Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okey, nampak slide cikgu tu? Nampak cikgu? Daripada gambar ni, kita bincang sikit. Depa tengah buat apa tu? Mereka tengah buat satu kerja berpasukan. Okey, kerja berpasukan, teamwork kan? Okey, daripada satu kumpulan yang ramai macam tu kan, depa diminta untuk menghasilkan satu tugasan. Biasanya macam itulah. Kemudian, dalam ramai-ramai tu mesti ada yang expert pada something kan. Contohnya, yang tulisan cantik akan menulis kan, yang kreatif untuk melukis akan take part bahagian lukisan, yang pandai bercakap akan take part bahagian pembentangan. Betul tak? Betul cikgu. Tu output dia, hasil dia, dia akan kalau kerjasama semua pakat bagi komitmen, hasil dia akan jadi baik. Macam tu lah. Ini adalah satu kumpulan dan setiap ahli tu adalah sub untuk kumpulan-kumpulan itu. Untuk bagi teguh satu kumpulan tu dia ada sub-sub dia tu. Bahagian-bahagian. Untuk membentuk kumpulan dia perlukan ahli-ahli dia. Apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, masih lagi kod arahan 4.2 struktur kod arahan. 4.2.4 menghasilkan atur cara yang melibatkan function dan prosedur. Kalau kita imbas balik minggu lepas punya task cikgu bagi kamu tu, perlu menghasilkan atur cara yang melibatkan prosedur sahaja dan tidak melibatkan function. Chan Malichan tu lagu tu. So hari ini kita akan menghasilkan atur cara yang melibatkan function dan prosedur. Cikgu rasa kita mungkin tak akan hasilkan, cuma kita akan bincang saja macam mana menghasilkan function dan prosedur ni. Okey, objektif dia murid dapat membina atur cara yang mengandungi penyataan function dan penyataan prosedur untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya dalam atur cara yang besar tu mesti ada dua jenis sub atur cara ni, iaitu function dan prosedur. Tengok dulu apakah kepentingan function dan prosedur. Kalau sebelum ni dalam subtopik pertama untuk topik ni pun kita dah belajar tentang fungsi dia fungsi ataupun kepentingan function dan prosedur ni. Kenapa perlunya function dan prosedur ni? So, elemen yang paling besar sekali di sini ialah apa yang kita perlukan lah, maksudnya buku kita perlukan, internet, buku untuk rujukan lah. Kemudian kita perlukan internet, kita perlukan komuniti pengatur cara. Dalam pengatur cara tu dia ada komuniti dia. Seperti apa? Kita kena ada pengatur cara manusia, orang itu. Kemudian ada peranti-peranti dia. Contohnya kita perlukan sebuah perlukan komputer ataupun gadget yang pengatur cara ni dia akan communicate dengan siapa? Dengan komputer Dia akan memberikan arahan kepada komputer. Dalam komputer tu pula dia tak boleh dibuat atur cara tu, tak boleh dibuat tanpa menggunakan perisian dia. Perisian dia ialah apa? Python tu. Kemudian ada guru. Guru ni sebenarnya dia sebagai pemudah cara sahaja. Benda yang ada dalam buku tu cuma disampaikan kepada para pelajar. Ada tujuh kepentingan function dan prosedur ni. Yang pertama, dapat digunakan secara terus atau berulang kali tanpa menulis kodnya. Dalam main atur cara tu perlu panggil function tu saja, panggil function yang telah didefine tu, nama function tu. Okey, seterusnya yang kedua, boleh digunakan pakai dalam atur cara lain sekiranya tugasan yang sama diperlukan. Okey, boleh copy paste dalam atur cara lain. Sub atur cara tu. Okey, seterusnya mengurangkan kemungkinan berlakunya ralat, menjimatkan masa. Masa untuk menghasilkan tu singkatlah. Boleh dikongsikan, memudahkan proses nyah pepijat. Nyah pepijat tu maksudnya menghapuskan ataupun menghilangkan ralat.
Atucara kelihatan lebih teratur, kemas, bermodula dan lebih mudah untuk difahami. Okay, nampak susunan dia, kemaslah. Bahagian atasnya ialah sub atucara dan bahagian bawahnya ialah atucara utama. Okey, mari kita tengok contoh. Menghasilkan satu atucara kalkulator yang melibatkan gabungan function dan prosedur. Guru meminta anda menghasilkan satu atucara kalkulator yang dapat melakukan 4 operasi asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi terhadap dua nombor integer yang dimasukkan oleh pengguna atucara. Okey, yang cikgu merahkan kat sini ni atucara kalkulator. Operasi asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, ini adalah proses dia nah, operasi matematik ni. Okey, dua nombor integer yang dimasukkan ini ialah apa? Input. Okey. Menggunakan fasa-fasa pembangunan atucara bagi menyelesaikan masalah. Ada berapa fasa pembangunan atucara? Ada 5 nah. Yang mana yang pertama sekali ialah apa? Analisis masalah. Yang kedua, Reka bentuk atucara. yang ketiga, Pengekodan. okey, yang keempat Pengujian dan penyapapijatan. dan yang kelima, Dokumentasi. okey, dokumentasi. Jadi kita akan guna 5 fasa tu lah. Okey, lepas tu dia habang kat sini output yang dikehendaki nah, apa yang dikehendaki output daripada situasi ni ataupun masalah ni ialah menu kalkulator. Maksudnya output maksudnya apa paparan yang akan dipaparkan lah. Menu kalkulator 1 untuk tambah, 2 tolak, 3 darab, 4 bahagi dan 5 tamat. Pilihan anda 1 hingga 5. Okey, dibubuh 3 nah. 3 ni ialah input. Masukkan nombor pertama, 4 ni pun input. Masukkan nombor kedua, 5 ni pun input. Maksudnya yang dimasukkan oleh pengguna atucara. Jadi ada 2 nah, kamu kena ingat. Satu pembangun atucara nah. Pembangun atucara ni dia menulis atucara tu lah. Satu lagi pengguna atucara. Pengguna atucara ni yang memasukkan input-input tu lah. Yang menggunakan atucara ni. Kemudian masukkan nombor kedua. Okey, dia masukkan 5. Output dia buat titik bertindih macam ni. 4 darab 5 sama dengan 20. Okey, last sekali terima kasih kerana menggunakan saya. Okey, inilah yang nak output yang diminta lah. Okey, kita tengok. Fasa analisis masalah. Okey, pertama mengenal pasti masalah. Masalahnya apa? Membina atucara yang boleh melaksanakan 4 operasi. 4 operasi matematik tu. Tambah, tolak, darab dan bahagi. Yang kedua, mengenal pasti input, proses dan output. Di mana input dia ialah apa? Pilihan operasi dari menu kalkulator dan memasukkan 2 nombor. Okey, mula-mula sekali pilihan operasi dari menu kalkulator ni. Okey, menu tadi kita ada berapa menu? Menu ada berapa tadi? 5. 5 tu kan pandai. Okey, 5 tu apa tu? Tambah, tolak lah. 1 untuk tambah. Dan last sekali yang kelima ialah tamat. Dan memasukkan 2 nombor. Pengguna juga perlu masukkan 2 nombor. B. Proses. Lakukan operasi yang dipilih. C. Output. Paparkan jawapan bagi 2 nombor yang dimasukkan. Paparkan jawapan bagi 2 nombor yang dimasukkan berdasarkan operasi yang dipilih. Ada paparan jawapan dia. Okey. Macam tu jugalah. Kamu kena ingatlah cara-cara untuk menghasilkan fasa analisis masalah ni. Bila dapat masalah tu, buat macam ni jugalah. Yang pertama sekali kena tahu input. Apa input yang diperlukan, apa proses yang berlaku dan apa output yang akan dipaparkan. Okey, fasa yang kedua ialah fasa reka bentuk atucara.
Okey, yang ni algoritma lah. Membangunkan algoritma bagi tugas-tugas kecil ataupun subtask. Yang kedua, menulis sudukut. 3, melakar carta alir. 4, mereka bentuk antara muka pengguna untuk input dan output data. Okey, so kita tengok sudukut sini. Halus sungguh dah. Apa pun pombang elok. Tapi sekali lagi cikgu akan terangkan satu persatu lah. Ni kita tengok dulu secara apa panggil secara keseluruhan dia macam inilah. Okey, ni sudukut macam biasa mula yang pertama, yang kedua kena ada isytihar. Isytihar pemboleh ubah dia. Ada pemboleh ubah aktif, pilihan, nombor 1, nombor 2 dan hasil. Kemudian setkan aktif sama dengan 1. Selagi aktif sama dengan 1. Okey, yang ni operasi ni kita panggil Boolean. Okey, boolean ni dia ada 2 sahaja, sama ada yes or no ataupun 1 atau kosong. Dengan 1, maksudnya dia benar lah. Benar, maka operasi ni akan dipaparkan lah. Sebab lawan kepada 1 ni ialah apa? Kosong. Ataupun true and false tu ya. Okey, 4.1, paparkan menu berikut. Hijau ni kita tengok kat sini petunjuk dia. Siap pernyataan ini diasingkan dan dijadikan sub sudukut menu. Okey, dia jadikan sub sudukut Sub sudukut untuk menu nama dia ialah menu. Papar menu berikut, kalkulator bermenu, tambah, tolak, darab, bahagi dan 5 ialah tamat. Okey, 4.2, warna kelabu ni apa? Set pernyataan ini diasingkan dan dijadikan satu sudukut dapat pilihan pengguna. Pilihan pengguna daripada nombor 1 hingga nombor 5. Papar mesej pilihan anda ialah, okey, ini untuk kita nak minta pengguna masukkan input. Setkan pilihan sama dengan nombor yang dimasukkan. Okey, kita pun setkan itulah nombor yang dimasukkan tu. Kita ambil input tu. Okey, 4.4. Jika pilihan sama dengan 1, kena buat apa? Pilihan sama dengan 1. Papan mesej, masukkan nombor pertama. Setkan pertama sama dengan nombor dimasukkan. Papan mesej, masukkan nombor kedua. Setkan nombor kedua. Kira hasil pertama tambah kedua. Okey, yang ni kalau 1 tambah. Kemudian 4.6 ni papar output, nilai pertama tambah nilai kedua sama dengan hasil dia. Papar output dia apa dia? Nilai pertama tu sama nilai kedua. Okey, jika pilihan sama dengan 2, kena buat apa? Papar mesej masukkan nombor pertama. Setkan pertama. Okey, sama juga macam yang 4.4, sama macam 4.4, cumanya yang ni adalah operasi tolak. 4.6 untuk pilihan 3 pun sama macam atas, cuma bezanya ialah operasi darab di sini. 4.7 pun sama juga, cuma operasi di sini ialah bahagi. Untuk 4. Okey, jika 4.8 ni, jika pilihan sama dengan 5, 4.8.1 setkan aktif sama dengan kosong. Kosong tu maksudnya dia akan jadi deaktif lah. Deaktif tu apa? Pasif. Okey, papan mesej, terima kasih kerana menggunakan, saya tamat. Okey, sekarang tengok warna biru ni ya, paparan yang biru ni, set pernyataan ini diasingkan dan dijadikan satu sub sudukut dapat 2 nombor. Okey, nama dia ialah dapat 2 nombor. Ungu ni pula ialah kira cetak. Yang ni semua ni, keempat-empat ni ialah nama bagi sub atau cara ni lah. Yang ni dia bagi penjelasan sikit lah bagi setiap. Sekarang kita akan tengok sudukut yang menggunakan atur cara sub ni ataupun sub atur cara ni. Nampak dia kelihatan lebih pendek berbanding dengan sudukut yang kita tengok tadi. Aktif sama dengan 1, selagi aktif 1, panggil menu. Okey, dia akan panggil menu ni. Setkan jenis operasi, panggil dapat pilihan pengguna.
Okey, jenis operasi dia panggil dapat pilihan pengguna ni. Okey, ini pilihan pengguna 1 hingga 5 tu. Jika jenis operasi sama dengan 5, setkan aktif sama dengan 0. Jika tidak, setkan norm 1 dan norm 2 sama dengan panggil dapat 2 nombor. Dapat 2 nombor ni ada ke bawah tu nanti. Kita tengok atas dululah. Okey, menu ni. Menu dengan dapat pilihan pengguna. Okey. Siapa boleh abang ke cikgu? Kalau menu ni dia jenis function atau prosedur? Prosedur. Prosedur saja. Sebab apa? Sebab dia tak kembalikan nilai. Dia tidak kembalikan nilai ataupun return tu. Okey, bagus. Dan kalau dapat pilihan pengguna ni, ada nilai tak? Ada. Ada kan? Satu pilihan 1 hingga 5 tu. Okey, tengok pula sudut yang seterusnya. Yang ni dapat 2 nombor ni, mula masukkan nombor pertama. Setkan nombor 1. Nombor 1 dengan nombor yang dimasukkan. Paparkan, masukkan nombor kedua. Nombor 2, nombor yang dimasukkan. Pulangkan nombor 1 dan nombor 2. Dia kata pulangkan kat sini kan. Maksudnya perlu pulangkan tu sah-sahlah. Dia adalah apa? Function Okey, panggil kira cetak norm 1, norm 2 ni. Okey, mula jika jenis operator 1 kira hasil tambah A tambah B. Papar output A tambah B. Okey, yang ni pula kira hasil A tambah B, papar output. Okey, papar kan, kira papar. So, ni adalah jenis apa? Prosedur. Pink ni ialah prosedur, biru ni ialah function. Okey, ni fasa pengekodan. Fasa pengekodan dia mula sekali ialah prosedur menu. Def menu, dia guna apa? Nama dia lah. Nama bagi prosedur ni ialah menu. Okey, print, semua print je lah paparan. Okey, yang kedua ialah function dapat pilihan pengguna. Okey, dapat pilihan pengguna ni ialah nama bagi function ni. Nombor pilihan sama dengan 0, while nombor pilihan kecil dari 1, or nombor pilihan besar daripada 5. Nombor pilihan integer input pilihan anda ialah 1 hingga 5. Okey, return nombor pilihan ni. Okey, kemudian yang ketiga ialah function dapat 2 nombor, di mana di sini pengguna perlu memasukkan 2 nombor. Okey, dapat 2 nombor ni ialah nama dia nama bagi function ni. Nombor 1 integer input masukkan, nombor 2 integer input masukkan. Okey, return nombor 1 dan nombor 2. Okey, prosedur untuk kira cetak pula. Def kira cetak jenis operator. Jenis operator ni ialah pemboleh ubah bagi prosedur kira cetak. Jenis operator dekat sini ada 4 pilihan, sama ada 1, 2, 3, 4. Okey, ini digunakan pelbagai struktur kawalan pelbagai pilihan. Operator sama dengan A, sama dengan 1. Print output. Okey, tanda tambah ni bukannya maksud tambah operator tambah tu tapi dia adalah, kalau string tu dia bermaksud tidak boleh ada selang antara string tu. String A, kemudian ni lagi tambah ni bermaksud string gunakan untuk string bagi menunjukkan tiada ruang kosong. Tambah yang berwarna hijau di dalam buka kata dan tutup kata tu ialah teks. Tambah tu maksudnya yang digunakan dalam string, maksudnya ialah no spacing. Simbol tambah tu menggabungkan 2 string tanpa ruang kosong. Satu lagi, kalau koma tu menggabungkan 2 string dengan 1 ruang kosong. Okey, main ni main bukan main ni main yang utamanya ialah
aktif sama dengan 1, while aktif sama dengan 1. Maksudnya selagi aktif ni sama dengan 1. Dia akan panggil prosedur menu. Kemudian jenis operasi. Jenis operasi ni ialah pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah bagi atur cara main ataupun atur cara utama ni. Pemboleh ubah ni beroperasi, jenis operasi ni untuk meminta pengguna memasukkan input operasi apa yang nak digunakan, antara 4 operasi tu kan. Jadi pemboleh ubah ni dia akan memanggil function dapat pilihan pengguna untuk dia dapatkan input daripada pengguna tu. Jenis operasi sama dengan 5, aktif sama dengan kosong. Else ataupun pilihan satu lagi. If else ni ialah 2 pilihan sahaja. Norm 1, norm 2 sama dengan dapat 2 nombor. Okey, daripada dapat 2 nombor ni kan dia akan pulangkan nombor 1 dengan nombor 2 kan. Okey. So dapat 2 nombor. Kira cetak jenis operasi norm 1 dan norm 2. Nah, jenis operasi dia jenis operasi apa? Tambah, tolak apa semua tu kan yang dapat daripada pilihan pengguna ni. Okey, last, terima kasih. Okey, ini adalah output dia. Kalkulator bermenu. Okey, yang pertama dia akan keluarkan macam ni saja. Paparan saja. Kemudian pilihan anda ialah, okey, yang ni dekat pilihan dapat pilihan pengguna tu kan. Okey, pengguna pilih nombor 1. Masukkan nombor pertama 4 dan masukkan nombor kedua 7. Output dia 4 tambah 7 sama dengan 11. Okey, kalkulator bermenu. Okey, sama juga nah. Yang ni dia guna untuk 1. Nah, pilihan 1. Yang ni pilihan operasi 2. Pilihan operasi 3. Pilihan operasi 4. Dan pilihan operasi yang kelima. Pilihan kelima ini akan menjurus cara ini kepada tamat. Yang ni adalah sudukut dia. Sudukut. Reka bentuk dia nah. Mula papar kalkulator bermenu, papar 1 tambah sama dengan tambah, papar 2 tolak. Okey, yang ni cuma bagi maklumat kepada pengguna sahaja. Okey, yang ni pula atur cara nah. Atur cara yang maksudnya kita guna Python tu. Okey, prosedur menu. Okey, define menu. Print kalkulator bermenu. Okey, tak ada apa ni. Cikgu rasa kamu faham kot cara nak buat ni. Dan ini adalah hasil dia. Okey, kita pergi ke sub atur cara yang kedua ni. Okey. Dapat pilihan pengguna, mulakan nombor pilihan. Okey, setkan nombor pilihan sama dengan 0. Okey, kenapa kita setkan nombor pilihan sama dengan 0? Nombor pilihan adalah syarat yang kita gunakan dalam ulangan selagi ini. Nilai terawal yang kita gunakan dalam pemboleh ubah nombor pilihan ni ialah 0. Selagi nombor pilihan tidak dalam lingkungan 1 dan 5. Okey, kamu kena ingat kalau perkataan ataupun statement selepas selagi ataupun jika itu adalah syarat. Papar pilihan anda ialah 1 hingga 5. Okey, yang ni dia minta apa? Pengguna masukkan input. Setkan nombor pilihan sama dengan nombor yang ditaip. Yang ni pula atur cara. Define dapat pilihan pengguna. Nombor pilihan sama dengan 0. While nombor pilihan kecil pada 1 or nombor pilihan besar daripada 5. Macam yang cikgu kata di atas tadi, jika perkataan ataupun statement selepas while ataupun selagi, ia dipanggil sebagai syarat. Syarat dia ialah nombor pilihan tu mesti kurang daripada 1 atau lebih daripada 5. Contohnya, jika pengguna memasukkan nombor negatif 1 ataupun nombor 7, maka nombor pilihan sama dengan integer input. Maksudnya akan diminta pengguna memasukkan semula nombor yang betul, iaitu nombor yang betulnya ialah 1 hingga 5 sahaja. Return nombor pilihan bermaksud akan dikembalikan kepada main atur cara itu nombor pilihan ataupun nombor yang dipilih oleh pengguna. Ini cikgu tulis input output lah sebab dekat sini dia ada output.
Okey, ni output hasil dia, hasil daripada atur cara ni, dan ini adalah input oleh pengguna. Jika pengguna memilih nombor ataupun menaip nombor bukan 1 hingga 5, maksudnya nombor kurang daripada 1 dan lebih daripada 5, maka paparan untuk pengguna memasukkan nombor tu akan diulang. Masukkan nombor yang sebetulnya lah 1 hingga 5 tu. Kalau dia masuk nombor 10 ke 11 ke, dia akan keluar paparan ini lagi. Ulang keluar paparan ini. Cikgu, Ya. yang nombor pilihan sama dengan kosong tu apa? Nombor pilihan itu ialah pemboleh ubah yang kita gunakan sebagai syarat bagi ulangan selagi ini. Nilai kosong itu bermaksud ulangan dia sama dengan kosong, bermaksud tidak ada ulangan lagi. Terima kasih cikgu. Okey, kita tengok pula sub atur cara 3 nah. Sub atur cara 3 ni pun ialah function juga. Dapat 2 nombor. Dapat 2 nombor ialah nama bagi function ini. Nombor pertama, setkan nombor 1 sama dengan nombor yang dimasukkan. Papan nombor kedua, setkan nombor 2 sama dengan nombor dimasukkan. Pulangkan nombor 1 dan nombor 2. Ni nak pulangkan ke mana? Yes, atur cara utama, main atur cara tu nah. Okey, yang ni atur cara dia. Define dapat 2 nombor. Nombor 1 integer input masukkan nombor pertama. Okey, cara dia nak dapat data tu lah, nak dapatkan data. Okey, nombor 2 sama dengan integer input masukkan nombor 2. Okey, return nombor 1 dan nombor 2. Okey, yang ni cara nak tulis prosedur, yang ni cara nak tulis atur cara, dan ini ialah hasil dia. Masukkan nombor pertama 4, masukkan nombor kedua 7. Yang ni adalah sub atur cara yang keempat, iaitu prosedur nah. Prosedur kira cetak. Okey, A dan B. A dan B ni ialah apa? A dan B itu ialah pemboleh ubah bagi prosedur kira cetak. Jika jenis operator sama dengan 1, kira hasil tambah sama dengan A tambah B. Papar output A tambah B sama dengan hasil tambah. Lain jika ni maksudnya else lah. Elif. Jika jenis operator sama dengan 2, kira hasil tolak sama dengan A tolak B. Output dia A tolak B sama dengan hasil tolak. Okey, lain jika jenis operator sama dengan 3, kira hasil darab sama dengan A darab B. Output dia, okey, sama aja diulang balik, dan ini untuk bahagi last kali ni. Tamat jika. Tamat. Okey, yang ni prosedur kod dia. Atur cara dia. Kira cetak. Okey, dalam kurungan ni dia punya Pemboleh ubah yang digunakan dalam prosedur kira cetak ini. jenis operator. Jenis operator sinilah. Sama dengan 1, print output. Yang ni yang kita tengok tadi kan. Tambah str. Tambah ni maksud dia apa? Kalau dalam string maksud dia ialah? Tambah dalam string ni dia kena jarak ke tak perlu jarak? Tak perlu jarak. Yes, pandai nah. Jadi simbol apa dalam string yang perlu jarak? Koma. Yes, pandai. String A ni ialah nilai yang pertama tadi lah, argumen nombor 1 tu. Tambah, okey, tambah ni maksudnya jarak, tak perlu jarak lah, dekat-dekat. Okey, sini tambah, tambah lagi, tambah ni maksudnya tak jarak lah. String B, string AB, okey, dan last kali ialah dia bubus tanda ni. Ni tanda /n ni maksudnya apa? Selang. Selang sebaris nah, selang sebaris. Okey. Elif 2, yang ni untuk pilihan 2, nah, jenis operator 2, jenis operator 3 dan jenis operator 4. Samalah, benda yang sama cikgu nak baca pun. Cuma bezanya ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey.
Atu cara output 4 tambah 7 sama dengan 11. Dia akan keluar macam ni lah. Kenapa dekat sini kita nampak jarak? Padahal tadi dia tak perlu jarak. Sebab kalau kamu tengok cara dia tulis tambah ni dalam kita panggil apa? Teks ni. Cikgu dapat. Hijau ni ialah teks . Hijau ni ialah teks. Tambah dalam teks ni memang dia ada jarak dah . Antara, kan kamu nampak kan? Antara pembuka kata dengan teks ni memang dia dah ada jarak dah. Sebab tu kita nampak jarak macam tu. Okey, yang ni pula atu cara utama. Yang tadi kita bincangkan 4 sub atu cara. Yang ni atu cara utama, mula siapkan aktif sama dengan 1. Selagi aktif 1. Seperti yang cikgu kata tadi, jika selepas lagi itu adalah statement untuk syarat. Jadi syarat dia ialah, syarat untuk ulangan ini ialah aktif sama dengan 1. Selagi aktif sama dengan 1, kena buat apa? Panggil menu. Panggil menu. Setkan jenis operasi, panggil apa? Dapat pilihan pengguna. Jika jenis operasi sama dengan 5, setkan aktif sama dengan 0. Okey, kamu boleh tengok 3.3, jika jenis operasi sama dengan 5 bermaksud, macam cikgu kata tadi, lepas jika ataupun selagi ni, itu adalah syarat. Jadi syarat untuk untuk tindakan seterusnya ialah jenis operasi sama dengan 5. Maksudnya jika jenis operasi sama dengan 5, aktif akan jadi kosong bermaksud tamat. Norm 1 dan norm 2 ialah pemboleh ubah yang digunakan dalam sudukut utama yang merujuk kepada dua integer ataupun nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Dua nombor ini akan dipanggil daripada sub atu cara dapat dua nombor. Menu dalam kurungan, menu tu maksudnya ialah apa? Sub atu cara tu lah. Jenis operasi sama dengan dapat pilihan pengguna pun ini ialah proses apa? Memanggil. Proses memanggil sub atu cara dapat pilihan pengguna tu. Okey, if jenis operasi sama dengan 5, aktif sama dengan 0. Else, norm 1, norm 2 sama dengan dapat 2 nombor. Okey, dia akan panggil dua input yang dimasukkan oleh pengguna dalam sub atu cara dapat 2 nombor. Kira cetak ni. Pemboleh ubah dalam kira cetak ni iaitu jenis operasi norm 1 dan norm 2 ini adalah 3 pemboleh ubah yang terdapat dalam atu cara utama ini. Cara penulisan bagi prosedur dan function adalah berbeza, di mana kalau prosedur dia akan tulis terus nama prosedur tersebut, tetapi jika dia adalah function, dia akan meletakkan pemboleh ubah untuk mewakili atau menjadi persamaan bagi function tersebut. Terima kasih kerana menggunakan saya. Paparan teks biasa tanpa pemboleh ubah. Cikgu, Ya, Aina. aktif yang dekat tu atu cara utama. Aktif tu ialah pemboleh ubah yang digunakan oleh selagi sebagai syarat untuk ulangan. Maksudnya ulangan akan terus berlaku selagi aktif tu sama dengan 1. Selagi aktif tu sama dengan 1, apa tindakan dia? Tindakan dia ialah dia akan panggil prosedur menu. Tindakan keduanya ialah dia akan memanggil function dapat pilihan pengguna. Pilihan yang akan dimasukkan oleh pengguna sama ada nombor 1, 2, 3, 4 ataupun 5 sahaja. Kemudian ada pilihan kepada pengguna yang kita panggil di sini sebagai struktur kawalan dui pilihan, if else ni. Pilihan pertama ialah jika pengguna memasukkan ataupun nilai untuk jenis operasi tu ialah 5, apa akan berlaku? Yang berlaku ialah aktif tu akan menjadi kosong, bermaksud tamat. Else ataupun satu pilihan lagi iaitu nilai bagi jenis operasi ni ialah 1, 2, 3, 4. Apa akan berlaku? Function dapat 2 nombor akan dipanggil.
Dua nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan dipanggil di sini. Itu prosedur kira cetak akan dipanggil. Perbincangan praktis amali. Tugasan untuk minggu hadapan. Praktis amali 4.7. Membangunkan satu atur cara yang mengandungi function dan prosedur. Bangunkan satu atur cara yang mengira isi padu kuboid, silinder, kon dan sfera dengan menggunakan langkah-langkah di bawah. Langkah pertama ialah tuliskan satu prosedur untuk mencetak menu mengira isi padu. Langkah kedua, bagi setiap bentuk geometri, tuliskan satu function khusus untuk mengira isi padunya. Langkah ketiga, tuliskan satu atur cara utama yang menggabungkan prosedur dan semua function yang telah dibina untuk membolehkan pengguna mengira isi padu bentuk geometri pilihannya. Gunakan 3 fasa dalam pembangunan atur cara. Yang pertama ialah kamu perlu buat analisis masalah. Yang kedua, hasilkan sudut. Dan yang ketiga, bangunkan atur cara ini menggunakan perisian Python. Pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 184 hingga 187, iaitu contoh yang telah kita bincangkan dalam kelas ni tadi. Kamu diminta menghasilkannya dalam bentuk folio yang bertaip. Jika tidak boleh taip, boleh tulis tangan. Okey, terima kasih kerana join kelas cikgu. Jadi cikgu minta kamu buat tugasan yang cikgu bagi tadi tu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.